Okay, video kali ni to explain about me work. Hmm, agak silap. Manakan saya sudah berada di ujung-ujung pengakhir perkhidmatan saya lah dalam waktu bulan Ramadan sampailah pertengahan tahun ni sudah masuk Aidil Adha, dan dalam minggu ke hadapan kira saya sudah habis bekerja berkhidmat di sini lah. Penting kot nak menjelaskan kat sini tak lama lah dekat Majlis Agama Islam Melaka ni bahagian Baitul Mal, kemudian diletakkan dekat pusat agihan zakat Cawangan Jasin. Skop kerja hanya tak terlalu berat tapi mudah lah. Dia hanya mengurus fidyah saja. Tapi kekerapan orang urusan fidyah bukanlah hari-hari berbanding dengan golongan asnaf yang datang nak mohon bantuan, nak buat penyambungan. Itu memang menjadi rutin lah. Siapa yang datang ke pusat agihan tu untuk mohon bantuan. Tapi berbeza dengan bayaran fidyah, bergantung kepada orang yang tak berpuasa dan dia tak puasa dan dia lupa nak ganti, dan dia tak ganti, dia kenalah bayar fidyah. Dan itu hanya sekadar bentuk itulah fidyah, tapi jumlah bayaran atau denda dia agak besar lah sebab dia berganda-ganda. Kira untuk tahun ni untuk negeri Melaka saja RM2 sehari. Jadi dalam tahun ni saja kalau siapa yang sebulan tak berpuasa, RM2 dikalikan 30 hari jadi dah RM60. Berbeza kalau dia membawa sampai ke tahun belakang dia tak puasa tapi dia nak ganti, dia nak bayar juga, jumlahnya agak besar dan jumlahnya mungkin boleh mencecah beribu-ribu lah. Setakat ni memang jumlahnya segitu rupa lah. Ada yang nak bayar semua hidup, memang jumlahnya agak besar. Cuma perkhidmatan ni yang orang datang kerap hanya ketika sebelum masuk bulan Ramadan hinggalah berapa pertengahan tahun. Kira pertengahan tahun perkhidmatan ni tak kerap lah. Kira perkhidmatan saya pun terpulang pada saya sendiri kot nak sambung atau nak teruskan kerjaya di bawah Majlis Agama Islam Melaka atau tidak. Tapi saya fikir untuk rencana ke hadapan, untuk planning ke hadapan, saya tak rasa untuk terperangkap dengan satu suasana lama. Yalah, saya orang Melaka, membesar di sini, dan kira sebelum ni di Zakat Melaka dan sekarang di Maim. Kira memang makin lama tak ada orang kenali, tapi makin, terutama dalam kalangan terdekat dengan kawan, akan tanya, oh sekarang di mana, oh sekarang kau kat sini ke, berapa lama. Memang makin hari makin lama pertanyaan tu makin kerap dan selalu orang tanya lah. Dan antara tujuan buat video ni pun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan segitu rupa, dan elok saya guna kesempatan ni nak jelaskan lah secara menyeluruh, tak selalu terlalu menyuruh, sebab yelah tak semua benda perancangan yang perlu dikongsikan, tapi ada beberapa yang saya kira perlu dikongsikan. Pertama, kalau sebelum ni ramai tanya, sebelum ni orang, kawan-kawan terdekat lah kata nak keluar sambung belajar di luar. Peringkat awal memang proses tu berjalan lancar lah. Nak kena pula time PKP, time mula COVID mula merebak tahun 2020, 2021, 2022. Memang time tahun 2021 tu memang ada rancangan, dah plan ke Indonesia. Visa sudah siap untuk ke sana lah, dan pendaftaran pun sudah separuh jalan, dan dapat surat rekomendasi daripada sana
dan juga visa yang perlu diproses. Mungkin silap saya juga kot. Sepatutnya perlu diuruskan dulu bentuk bantuan atau bantuan pembelajaran lah, bentuk kewangan. Tapi saya lambat. Saya uruskan visa dulu, visa siap awal, tapi ada kekangan dalam bentuk bantuan kewangan sebab beasiswa atau allowance bulanan bentuk pembelajaran yang selalu saya dapat masa zaman sekolah sampailah belajar dulu. Nak sambung yang saya nak buat ni, dia terhad hanya IPTA di dalam negara lah, atau dalam negeri. Kalau di luar, saya tak pasti, mungkin boleh buat permohonan atau proses nak buat, tapi itu mungkin akan masa yang lama kalau nak kalau nak buat permohonan. Jadi niat tu masih ada, tapi mungkin tertangguh, akan bawa ke tahun-tahun akan datang lah. Mungkin untuk sekarang ni mungkin akan buat part time study, mungkin open university atau mana pun. Ini nak menjawab semua lah, sebab jenuh sebenarnya nak jawab satu-satu. Kira kita open ni, kira semua tahulah. Pertama, soal nak memilih parti. Saya banyak bertanya, terutama dalam keluarga sendiri dan kawan-kawan terdekat lah, nak ukur sejauh mana sentimen diorang tanpa berdasarkan pengalaman persekitaran politik, isu-isu yang didengar, apa kepahaman dan isu-isu apa yang melekat dekat minda diorang, terutama dalam isu-isu politik yang bermain sekarang ni lah. Banyak. Manakah saya pun berkawan dengan ramai jenis orang, dan kebanyakan orang pun ada berbeza pandangan, pendirian dan pahaman politik juga. Dan dia juga berbeza latar, dia bergantung juga dengan keadaan, ya, sudut demografik atau kawasan seorang tu mempengaruhi juga sudut pandangan politik. Contoh, kalau kawasan yang agak kampung, mungkin isu-isu yang bersifat nasional tak terlalu dia nak cana. Berbeza dengan kawasan bandar, terutamanya generasi-generasi muda yang mesra dengan penggunaan media sosial. Kalau kita lihat kat Twitter semua tu, stamina diorang nak ikut satu isu tu memang agak luar biasa. Dan saya sendiri akui, generasi sekarang, terutama kalau ada berapa puan isu yang nak jadi bahan diorang, bahan perbualan komunikasi, memang akan ada. Itu antara contohnya. Banyak saya dapat, terutamanya tempat belajar saya dulu memang best atau belatar belakangkan pengajian Islam atau modern insan lah. Dulu terma dengan pembangunan insan kat tempat saya belajar dulu. Jadi kebanyakan mereka yang agak kompetisme, yang agak kompetitif, terutama yang lahir daripada latar keluarga yang agak kompetitif, memang pahaman politik dia agaklah kompetitif. Memang saya akui, terutama yang isu melibatkan Melayu Islam, saya rasa bukan di kalangan orang muda pun, orang tua pun memang isu ni agak sensitif. Dan ni memang kita jelas lah nak PRU sebelum ni 15, undi Melayu memang main peranan mempengaruhi corak majoriti. Kalau kita lihat dulu dalam minda orang Melayu, kalau nak undi masuk pilihan raya, mungkin hak-hak yang terbela mungkin UMNO. Tapi bila UMNO makin lama tercampak dengan sentimen yang agak kotor dengan pelbagai penyewengan, jadi agak sukar, berat hati orang nak tabur undi kat mereka dan beralih swing sikit dekat Persatu atau PAS. Jadi Persatu dengan PAS ada pengundi Melayu yang agak kukuh, kiranya dia dapat tarik. Yang mana yang mereka yang tak nak terikat dengan sentimen rasuah yang sebelum ni. Dan kebetulan pula, bukan kebetulan, memang PAS dan Persatu membawa imej yang agak atrah, yang nasionalis, yang membawa mesej Melayu Islam yang agak right wing, yang agak tekanan sikit, dan mungkin boleh membawa satu pahaman yang agak radikal juga kalau tak ada siapa fikrah dalam kalangan komponen parti diorang tu yang mampu menyutralkan bawaan politik diorang. Itu antara contoh.
Beza dengan Pakatan Harapan. Mungkin latar keluarga saya sendiri, Abah Adam, ada Adli, sekarang sudah jadi ketua Pakatan Muda. Kemudian ada juga beberapa latar keluarga, terutamanya bekas, bukanlah bukan latar keluarga tapi hubungan rapat, terutamanya bekas Ketua Menteri Melaka dulu, Badil Azhari, sekarang jadi Timbalan Menteri Pertahanan. Dan saya pernah mengikuti rapat, terutama wacana-wacana parti Amanah yang bersifat Islamik, yang progresif. Ketika dululah masa belajar hujung-hujung saya ambil kesempatan nak ikuti. Perlu saya cerita ni, terutama penerokaan nak memilih parti yang sesuai, yang secocok dengan kita masih muda. Nak bina kerjaya untuk masa 10 tahun akan datang, kita kena fikir dengan situasi politik yang dah berlaku sekarang. Tak sampai berapa tahun penggal mentadbir, kerajaan bertukar. Jadi benda ni mengajar, terutama siapa nak memilih nak jadi ahli politik kan, nak jadi wakil rakyat, jadi ahli parlimen. Masuk politik kalau hanya sekadar fikir nak bergaya masuk parlimen, bina kerjaya, bentuk kewangan, itu antaranya. Tapi perlu ada best dasar, prinsip atau niat, tujuan yang asal nak buat atau nak bina ni. Ini konteks peribadi saya. Sukar sebenarnya nak milih satu-satu parti. Kalau konteks saya sendiri, kalau nak milih latar sejarah, mungkin kita ada UMNO. Jasin dulu terkenal dengan kubu UMNO, bergantung juga dengan latar keluarga saya sendiri yang terlibat dengan angka umbi UMNO yang begitu rapat sekali lah, begitu aktif sekali. Pak Gang, Mak Lang, diorang agak aktif juga lah, terutama aktiviti di akar umbi. Jadi UMNO memang terkenal dengan struktur parti yang begitu besar sekali, struktur parti yang begitu kukuh bagi saya, terutama dalam akar umbi. Sokongan akar umbi mereka begitu kuat. Tapi mungkin sekarang ada pergolakan dalaman dan nak tambah dengan perubahan politik atau diametika yang berlaku, nak bekerjasama dengan DAP yang sebelum ni mengapabai statement kebencian sama sendiri timbul, dia benci tu, dia benci ni, dah last bekerjasama sekarang atas sebab pertimbangan politik semasa lah. Dan sekarang pun isu tu pun bermain dalam circle, saya tengok terutama dalam Perhimpunan Agung tu bermain. Dan itu pun saya lihat sendiri akan mempengaruhi juga pilihan saya. Jadi banyak pilihan nak buat, jadi mungkin bergantung juga sebab hubungan rapat dengan saudara saya Adam. Mungkin untuk akan datang parti yang saya rasa secocok dengan saya, yang jelas dengan misi, dengan idealisme. Sebab saya menulis nak merumuskan keadaan dan merumuskan pemikiran apa yang bukan kita lah, saya sendiri, tapi dalam konteks kita. Sebab nak membawa politik melibatkan ramai orang, bukan seorang saja individual atau saya seorang saja nak berjaya, nak gah, pandang, dihormati, tapi melibatkan ramai orang. Tapi menulis, merumuskan keadaan, dan inilah yang mahu dibawa. Dan tak ada lain, saya rasa parti yang cocok, baik keselesaan diri lah, bekerjasama dalam satu kumpulan nanti, dan juga kenalan-kenalan yang rapat. Jadi tak sukar lah untuk nak ambil masa nak biasakan parti tu sendiri, atau nak memahami selok-belok parti tu sendiri. Saya rasa parti Keadilan Rakyat, parti yang agak sesuai, selain memang saya tak nafikan memang ada hubungan baik dengan saudara saya sendiri. Dan ini saya rasa perlu kukuhkan. Kalau tak ada hubungan yang baik, mungkin hari-hari demi hari krisis akan berlaku sebab tak ada satu komunikasi yang baik. Dan itu antara punca. Saya rasa bukan dalam politik saja, dalam hubungan kekeluargaan pun. Seorang isteri dengan suami, ibu dengan mak, ayah,
Kalau tak ada komunikasi yang baik, mungkin retak juga keluarga. Itu juga dengan politik, sebab kedua-duanya melibatkan manusia, keduanya melibatkan integrasi hubungan sesama manusia. Jadi saya fikir untuk hari akan mendatang, politik lah tempat saya memilih nak menonjolkan diri. Mungkin sebelum ni bola sepak, mungkin ramai kenal atau kenal rapat kenal saya memang cukup aktif dulu bermain bola sepak. Mungkin itu cerita dulu lah, umur 19 hingga dalam cecah 20, awal 20-an. Tapi sebab memikir ada tuju yang lebih besar lagi, ya tak, sebab kita tak fikir soal, ya kita seorang individual nak kelihatan gah. Kalau dulu main bola nak nampak star kan, nak nampak bagus main bola, nak nampak hebat lah. Tapi bila pembesaran berlaku, tahap kematangan lah, mendewasa, saya rasa politik, terutama dengan latar keluarga, dengan sejarah yang ditimpa keluarga saya sendirilah, mematangkan keadaan dan memikirkan untuk ialah hari yang akan datang kan, nak kahwin lagi, nak kumpul duit untuk keluarga saya sendiri, keluarga nukleus, keluarga yang saya nak berkahwin. Selain keluarga besar ni, yang ada juga kerencaman fahaman politik. Kalau dulu, saya ingat lagi masa dulu, mula-mula dulu Abang Adam terlibat dengan gerakan mahasiswa, tercetus polemik masuk dalam media Arus Perdana, terpapang lah gambar dia, dah banyak perbincangan keluarga, percakapan keluarga berlaku, yang ni kata ni, yang tu kata tu. Dan itu memang sedikit membentuk pandangan, sudut pandang politik, membentuk kematangan saya juga dalam politik. Saya kira melihat politik ini personal, saya tak nafikan yang lain. Memang politik melibatkan sentimen atau perasaan hati lah, tapi itu kita tak nafikan. Tapi itu bagi mereka. Tapi bagi saya, atas nasihat Abang Adam juga sebagai orang terpelajar, sepatutnya ialah kita kena saling menguat sama menguat, membantu sama membantu kan. Dan untuk hari akan datang, saya dah bersembang kawan saya, mungkin aku tak adalah nak email sangat politik atau buat baju parti atau kempen, tapi nak bawa satu kesedaran pendidikan demokrasi. Tak kisahlah dalam bawaan apa pun, kita nak jadi Islamik ke yang agak totok ke, atau nak jadi nasionalis yang agak kental ke, atau nak jadi liberal yang bercakap sekian, memperjuangkan hak-hak kebebasan sekian-sekian, tak kisahlah apa pun. Tapi saya kira penting dalam luar lingkup demokrasi lah, dalam teras dua, demokrasi perlembagaan dan raja, dan sistem raja sendiri. Dan dua ni kalau diganggu-gungkat, terutama dalam konteks perlembagaan, memang huru-hara lah. Saya sendiri lihat keluarga saya sendiri kena bapa atah-atah, bukan bapa lah, satu atah ya, aku. Dan tu sedikit memberi motivasi awal ketika tu masa sekolah, nak meneroka apa itu politik semua. Selain melibatkan political idea lah, political idea penting sebab nak berkomunikasi dengan rakyat. Kalau hanya berkomunikasi cakap lawak lolak, dia tak mendatangkan impak pun. Sebab tu penting untuk kasih idea. Sebab tu membaca falsafah, membaca berbagai buku, itu penting. Itu political idea. Dan kemudian ni pesanan dasaran, kepegasanan dasar. Pemandangan saya sendiri membesar peringkat-peringkat dasar yang dah dinikmati lah, terutamanya sebelum ni yang saya kata bentuk allowance yang dapat tu kat sekolah lagi dah dapat. Dalam pendidikan dekat sekolah pun memang ada sistem sendiri. Saya peringkat awal tak bergaul, tak bercampur dengan pelajar perdana. Ada kelas asing, kelas tu agak selesa lah, mewah juga. Kalau nak bandingkan kelas ada
sekolah biasa atau aliran perdana mungkin ada kipas, meja biasa kan, tapi kelas saya mungkin ada aircon, meja yang agak selesa lah untuk diduduki, dan dalam satu kelas pun tak ramai lah, berapa orang, 2-3 orang, 4 orang, paling ramai pun tak melebihi 10 orang. Jadi cikgu seorang, jadi concentrate cikgu nak, atau fokus cikgu nak mengajar anak murid tu lebih fokus lah daripada nak mengajar lebih ramai murid. Jadi tak kecikiran lah, tak ketinggalan, dan cikgu lebih banyak masa nak menerangkan satu-satu topik yang agak berat mungkin yang ketinggalan. Itu antara bentuk kelebihan lah sekolah. Tapi agak, kalau cakap saya, itu bukanlah kelebihan. Membesar sebagai anak disleksia, mendengar sebelah telinga, menderita sebenarnya. Jadi bila tengok orang lain menderita, dia terasa simpati lah. Empati tu memang ada. Jadi ni sedikit latar yang membentuk pengalaman nak memikir mengapa saya masuk politik. Sebab orang sekarang tengok politik tu agak kotor kan, dengan macam permainan politik yang berlaku sekarang. Dan orang pun, sebab politik dah macam tu, dia tak ada letak politik awareness, kesedaran politik yang bernilai tambah pada rakyat. Tak ada. Dia berteori, dia cakap tu, cakap ni, lepas tu dia serang ni, lepas tu dia main isu tu, dia main isu ini. Tapi tak ada politik yang beri satu nilai tambah. Sudahlah politik macam tu, rakyat dah muak, ada kelesuan isu. Jadi mulalah tak berapa isu yang bersifat nasional, mulalah berlaku satu jurang deposit, orang tak ikut, dan orang pun mula lesu lah, dan corak pengundian pun akan berbeza lah. Jadi saya kira, saya selalu cakap dengan kawan saya macam ni, tak adalah masuk politik nak kempen terus direct party. Aku tetap yang aku dulu, yang boleh bergaul dengan semua orang. Tapi penting nak bawa dalam apa pun, tak kisahlah bawa apa politik, tapi kena dalam luar lingkup demokrasi lah. Jadi saya fikir parti yang betul, tak adalah betul kan, tak ada semua yang betul, semua ada salah pekong masing-masing. Tapi parti yang agak konsisten, ni yang bercorak demokratik, di sudut kebebasan bersuara tu, saya rasa keadilan, dan itu mungkin akan jadi ada tuju saya akan datang. Jadi saya rasa mungkin ini sesuai penjelasan, dan bye bye.